Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tak kira lah tuan-puan tengok pagi ke petang ke malam, kita anggap pagi. Jadi bersama saya Nizam Sani dalam siri seterusnya Audosia Sembang Gegar dari Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun, Terengganu. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan mengenai Formula Student Malaysia, satu pertandingan lumba kereta yang disertai oleh pelajar dan juga dibantu oleh pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan bersama-sama saya pada hari ini adalah saudara Muhammad Luqman Hakimi bin Muhammad Zahari. Saya. Kita boleh kata student punya ketua lah. Student punya ketua bagi pembangunan kereta Formula Student Malaysia ni. Dan juga, ni orang penting ni, kita punya principal bagi pasukan lumba kereta PSMZA ni, atau kita panggil sebagai Attack Racing. Attack Racing, iaitu teknologis IR Muhammad Azriman Ahmad Ali. Okay. Nama dia tu dah nampak dia punya hebat tu. TS Technologies IR Engineer. Bukan Tan Sri ya? Bukan TS bukan Tan Sri Technologies. Okey, dan Technologies ataupun saya panggil macam panjang-panjang Encik Azriman je lah. Boleh je. Jadi di Encik Azriman ni juga di Politeknik ni, beliau merupakan ketua unit Corporate Industrial Services and Employability Center ataupun CSEC. Biasa kita panggil CSEC je. Tu yang saya kena tengok. Q tu dia punya nama panjang dia. Dan juga beliau merupakan juga adalah pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, dan hari ini beliau memakai topi sebagai principal pasukan ATEC Racing Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Jadi apa khabar Encik Azriman dan saudara Luqman? Alhamdulillah baik. Okey, jadi saudara Luqman boleh macam biasalah, kita bila kita beraudio siar ni, kita nak kenal dulu lah secara peribadi lah kita punya tetamu kita. Jadi saudara Luqman boleh cerita sikit latar belakang, asal mana, kampung mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Luqman Hakimi bin Muhammad Zahari. Saya selaku tim management student yang mengutamakan pelajar-pelajar lah untuk mempersiapkan dan menyempurnakan kereta lumba ni untuk mewakili Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Jadi terima kasih Encik Nizam menjemput saya pada pagi yang indah ini. Jadi untuk saya lah, background saya lah, saya bukanlah orang yang terlalu dalam otomotif, tapi saya jenis yang suka approach pasal kenderaan-kenderaan apa semua ni. Jadi memang saya minat lah dari kecil lagi. Memang dari kecil tu memang suka apa tu? Modify. Start dari basikal. Memang dah start dari basikal lah. Oh, okay. Dari basikal. Lepas tu terus naik ke motor. Mula dulu saya main motor kecil. Motor kecil yang macam yang saya budak-budak naik tu. Motor apa? Motor lumba budak-budak kecil tu Motor apa? Dia panggil pocket bike tak? Kan? Tak tahu. Tak pasti nama apa. Tapi memang start dari motor tu lah. Saya dah modify kecil-kecil lah. Dengan member saya lah. Saya dulu berasal dari Parker. Saya duduk perumahan TMB Parker. Memang asal memang orang Parker lah? Tak, asal Kuala Terengganu. Asal Kuala Terengganu? Ayah saya kerja TMB, jadi selalu berpindah randah. Pindah randah jadinya saya ikut ayah saya lah. Duduk sini. Jadi kawan saya ramai, connection pun ramai. Jadi tu yang tak ada lidah tu, tak ada selain Terengganu memang pindah bandar randah ikut orang. Boleh, tapi still dalam Terengganu lah. Ada sekali je KL, tapi itu tak ikut. Saya stay kat Terengganu, duduk kat Kuala Terengganu. Jadi memang dari kecil saya berkawan pun, bersosial pun dengan boleh kata kaki motor lah, kaki modified apa semua. Memang saya dah biasa. Biasa tu. Lepas tu saya membesar macam biasa. Saya lanjut, lepas pada SPM, saya lanjutkan pelajaran ke College Community Kuala Terengganu. College Community Kuala Terengganu. Bahagian otomotif. Otomotif lah. Sebab memang saya minat otomotif. Jadinya saya
nak tambahkan lagi ilmu lah. Orang kata macam belajar ni kalau tak ada tok guru, macam tak belajar maknanya. Jadinya saya tok guru untuk belajar lebih formal orang kata. Jadi kenapa memilih College Community Kuala Terengganu? Sebab dekat ke ataupun tu faktor ibu bapa dan juga jarak dan juga mudah untuk mengulalik apa semua. Tapi dah kebetulan minat juga automotif dan ada di tengok ada dekat tu dekat apa dia punya brosur semua tu ada automotif. Jadi saya terus direct ke pejabat dia, cakap nak masuk semua, isi borang secara offline lah. Offline, lepas tu terus diterima. Okey. Terus diterima, lanjut ke pelajaran kat situ. Berapa tahun di College Community Kuala Terengganu? Lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Lebih sebenarnya sebab masa saya masuk tu COVID. Okey. COVID, jadi dia beranjak-anjak. Beranjak-anjak. Masa sempat juga masuk KT skill apa semua. Okey. Tapi tak sempat nak bertanding sebab COVID. Okey, lepas tu tamat di College Community tahun lebih kurang tak ingat dah. Tak pasti. Mudah-mudah lagi dah lupa dah. Okey, lepas tu sambung minta di PSMZA lah. Saya minta PSMZA sebab hasil perbincangan dengan keluarga apa semua, dengan parents saya. Elok ada diploma kurang-kurang. Di College Community dia sijil automotif lah. Sijil automotif. Dia automotif, kemudian sambung diploma kejuruteraan mekanikal automotif di PSMZA. Okay. Sekarang semester ke berapa dah? Semasa saya semester keempat. Semester keempat lah. Jadi macam mana belajar di PSMZA ni? Lecturer garang ke, tempat best ke? Boleh cerita sikit tak? Garang tu boleh kata normal lah. Normal lah. Dalam sesi pembelajaran ni kalau tak garang tu pelik lah tu. Baik kita nak belajar kan. Jadi fasiliti di sini macam mana? Dan kemahiran pensyarah, boleh cerita sikit? Fasiliti di PSMZA lah. So far baik lah. Cukup lengkap apa semua. Di bengkel pun okey. Okey, terima kasih Saudarul Uman. Okey, kita nak tahu sedikit latar belakang teknologis IR Azriman. Jadi, terima kasih pada moderator, Tuan Moderator jemput saya pada hari ini. So, untuk berkongsi berkaitan dengan FSM ni, yang mana saya ni merupakan pensyarah mekanikal dan juga selain pada pensyarah mekanikal, saya in charge juga sebagai, ini tugas sampingan yang mana saya sebagai ketua unit CSEC, Corporate Industrial Services and Employability Center, yang mana kita nak menghubungkan industri ke politeknik dan kita nak meningkatkan kebolehpasaran pelajar kita. Dan program FSM ni adalah salah satu cara kita nak tingkatkan kebolehpasaran pelajar, yang mana kita nak enhance dari segi kepakaran kompetensi pelajar kita dalam bidang otomotif. Dan untuk FSM ni, saya adalah orang di belakang tabir yang mana buat pembangunan paperwork bersama kawan-kawan. Lepas tu mohon peruntukan daripada politeknik, daripada luar pun ada, sama ada berjaya ke tidak, itu belakang kira lah, yang mana kita cuba. Dan buat perbincangan, buat teamwork, buat bentuk jawatan kuasa, buat pemilihan pelajar dan buat perbincangan apa teknologi ataupun apa selection material komponen yang berkaitan dengan ICE. Berkaitan dengan ICE ni adalah internal combustion engine, yang mana untuk pretest kali ni kita masuk ICE saja. Jadi kesemua perbincangan menjurus ke arah pembangunan kereta lumba ICE sahaja. Sebab nanti kita akan ada kategori yang satu lagi, iaitu EV, yang mana kita akan memfokuskannya pada tahun depan lah, insyaAllah. Jadi kita akan masuk dua lah. Satu, enjin biasa. Untuk makluman pendengar, ICE ni adalah internal combustion engine, maksudnya enjin biasa lah. Enjin yang pakai petrol, pakai diesel, kita panggil ICE. Dan satu lagi kita akan masuk kategori EV, itu electric vehicle lah, electric vehicle engine. Cuma this time untuk ICE ni kita pakai enjin 135 135cc. CC tu Tuan Moderator tahu tak apa yang dimaksudkan dengan CC? Itu kita akan sambung sebentar lagi. Kita berehat dahulu dan kita akan sambung dengan apa yang dinamakan sebagai CC, 135cc, 125cc, 1000cc selepas ini. Kita berehat sebentar. Okey, kita kembali ke blok seterusnya dalam Audosia Sembang Gegar bersama saya Nizam Sani dan TS
IR Azriman dan juga saudara Luqman membincangkan mengenai Formula Student Malaysia. Okay, tadi kita berhenti pada 135cc. Tapi saya tak nak cerita dulu. Kita akan bawa ke tengah-tengah sikit. Cuma saya nak tanya, tak tahulah sama ada Encik Azriman ataupun saudara Luqman, boleh cerita sedikit tak mengenai sejarah Formula ataupun FSM ni? Formula Student Malaysia ni, macam mana dia punya sejarah dia? Kalau saya boleh cerita sikit, nanti pelajar Luqman tambah lah. Saudara Luqman tambah. Berkaitan dengan sejarah di Malaysia sendiri, berkaitan dengan perlumbaan ataupun kita panggil racing berkaitan dengan kereta ni, yang mana yang first penganjuran yang dinamakan MRace. Yang ni anjuran daripada MCT, salah satu MCT di Malaysia iaitu UTM. Bermula tak silap saya dari tahun 2010 lah. Dan daripada situ mulalah berlaku revolusi dekat Malaysia ni, yang mana beberapa penganjuran dalam pertandingan lumba kereta, iaitu macam Formula Varsity, lepas tu Racing Challenge, and then bila MRace pada tahun 2016 berlaku accident yang melibatkan kematian penonton. Jadi mungkin everybody pun semua orang pun memang dah sedia maklum, menyebabkan terpaksa di stop pertandingan itu sehingga selesai kes tersebut. Dan pada tahun 2022 bermula balik pertandingan dengan ada kawalan daripada badan otomotif dan MAA tak salah saya, betul MAA, Malaysia Automotive Association. Malaysia Automotive Association. Betul kita ada orang di belakang kamera ni, betul okay. Ya, terima kasih. Dan pada tahun 2022 bermula balik, yang mana penganjurnya adalah opsi yang sanggup ataupun yang menyahut cabaran untuk memulakan balik pertandingan ataupun kita panggil membudayakan semula pertandingan lumba kereta. Tapi di kalangan pelajar. Tapi UNI UPSI yang anjurkan. UPSI ni kita kenal sebagai Universiti Pendidikan kan. Tapi dia menganjurkan satu event perlumbaan. Kita boleh kata hard engineering punya event. Untuk pengetahuan semua, yang mana UPSI ni dia ada vocational, dia ada pendidikan dalam TVET. Dia ada, dan salah satunya adalah otomotif lah, di bidang otomotif. Dan daripada situ 2022 banyak partisipan daripada seluruh Malaysia, termasuk politeknik, termasuk kolej komuniti. Dan pada tahun 2003 dijalankan lagi, yang mana namanya adalah FMEC juga. FMEC Formula Motorsport Education Competition. Ya, betul. Ya, betul. Competition. Dan pada tahun ini 2024 sepatutnya kita ada FSM, yang mana tuan moderator ada mention tadi, Formula Student Malaysia 2024. Dan mungkin ada masalah teknikal, terpaksa dijalankan secara pre-test. Dan kita pun boleh ambil peluang, yang mana Politeknik PSMZA kita boleh cuba menguji lari kenderaan kita, nak tahu setahap mana, sejauh mana performance kita. Dan insya-Allah untuk 2025 kita akan cuba yang terbaik, yang mana 2025 kita nak masuk 2 kategori, iaitu ICE, Internal Combustion Engine, dan satu lagi adalah Electric Vehicle. Itu saja. Oh, jadi maksudnya dia 2016 tu macam terhenti, semua aktiviti perlumbaan kereta student ni terhenti. 2022 baru start balik. Lebih kurang 6 tahun juga. 6 tahun juga Dan alhamdulillah kita berterima kasih juga kepada OPSI yang sanggup menyahut cabaran sebagai penganjur. Dan bukan satu benda yang mudah lah untuk menganjur sesuatu yang di peringkat kebangsaan dan sesuatu yang pernah ada kes, pernah ada kemalangan. Maknanya FMEC dan juga FMS ni, FSM ni adalah benda yang sama. Penganjur yang sama, cuma di rebrandkan ataupun namakan ataupun dinampakkan sebagai pertandingan di peringkat Malaysia. Ya. Okey, jadi macam mana format pertandingan FSM ni? Boleh cerita tak? Maksudnya kalau macam F1 kan dia macam terus berlumba sekali macam itu kan. Jadi adakah dia macam F1 juga ke, ataupun boleh cerita sikit tak? Mungkin saudara Luqman boleh cerita? Boleh. Untuk format perlumbaan tu, untuk kali ini yang FSM punya, dia lebih memfokuskan kepada time attack dan juga inilah dia punya time attack tu. Maksudnya macam mana time attack tu? Dia lumba seorang-seorang. Lumba seorang-seorang lah maknanya, tapi dia tengok
yang paling pantas antara contoh ada 10 penyertaan, ada 10 penyertaan tu yang mana paling laju. Maksudnya dia punya lap tu. Maksudnya complete satu lap dikira siapa yang paling pantas. Dan masanya bukan minit, masanya adalah saat. Dalam saat. Jadi maksudnya dia tak macam F1 dia keluar sekali ramai-ramai berlomba kan. Ini satu kereta. Satu kereta pusing ambil masa. Dalam track tu. Dah habis dia punya turn, kereta lain pula. Dia baru ni ada dalam, dia buat 3 lap. 3 lap dekat Litar Rakyat Kuala Selangor baru ni. Ni masa untuk masa pre-test. Pre-test. Perlumbaan pre-season baru-baru ni. Okay. Jadi dia buat dalam 3 lap. Contoh kereta pertama, dia akan gerak dulu. Cukupkan timing lah. Dia pakai sensor pun semua untuk bagi precise lagi timing tu. Dia sebenarnya dia nak average lah. Ambil average. Bukan the fastest antara the 3 fastest lah. Maksudnya dalam 3 lap tu. Jadi kita boleh buat yang terbaik lah. Mungkin yang first round tu kita tak dapat nak handling tak dapat cantik dengan bagus. Jadi kita ambil yang terbaik lah antara 3 lap tu. Dan juga sebelum kita masuk time attack tu, dia ada kriteria kelayakan. Macam mana tu? Antaranya kita panggil scrutining. Scrutining ni lebih kepada check-in dimension, sama ada dia mengikut syarat-syarat ataupun requirement di pihak FXM tu sendiri yang tetapkan. And then kalau kita lepas scrutining test, dia ada satu lagi, yang keduanya adalah slalom test. Slalom test yang mana lebih kepada handling. Nak tengok handling selamat ke tidak. Dia macam luar. Kona-kona gitu kan. Dia macam belok-belok gitu. Dia takut dia pusing-pusing gitu. Ambil cornering apa semua dia nak tengok. Yang bawa tu masa slalom test tu, kita punya joki ke, kita punya driver ke, ataupun dia punya driver? Driver kita. Driver kita. Dia cuma tengok je lah. Dia tengok lah. And then seterusnya kita panggil braking test. Jadi lepas ataupun kalau kita melepasi ketiga-tiga kriteria ni layak untuk masuk. Braking test tu macam mana? Maksudnya macam kalau dia ada certain distance, macam test motor lah. Macam test motor kan kita dekat JPJ dulu macam mana kita press motor sampai satu tahap tu kita break. Kita break kena berhenti sebelum line. Tiba-tiba dah longkang kan. Gitu Okey. Ini untuk makluman penonton lah. Test-test yang dijalankan sebelum perlumbaan kereta. Dan setiap perlumbaan kereta mana-mana pun dia ada dia punya syarat-syarat dan dia ada dia punya testing-testing yang perlu dilalui oleh kereta tu sebelum berlumba. Dan pentingnya test ni supaya tidak berulang kejadian yang lama. Supaya tidak berulang kejadian kemalangan yang kita tak ingini. Jadi supaya semua penonton, semua peserta, semua pelumba dalam keadaan selamat. Kita boleh jalankan aktiviti atau perlumbaan ni dalam keadaan yang terkawal. Betul. Okey, jadi bukan misal kata, tadi Encik Azrima ada bagi tahu bahawa kita akan masuk 2 kategori. Satu ICE, internal combustion engine, yang menggunakan enjin 135cc. Kan boleh cerita cc tu apa? Mungkin pendengar nak tahu. Cc ni kan kadang-kadang motor kau berapa cc kan? Cc ni yang kat office tu biasa kita tengok kat office. Cc cc tu adalah sentimeter kubik yang mana merupakan jumlah isi padu dalam jumlahnya adalah 135 cm kubik dalam isi padu enjin. Dalam isi padu silinder tu sendiri. Silinder blok. Ada blok dan dia ada ruangan silinder dan ruangan silinder dengan lejang tu dikira dicampur. Kalau ada 3 lah, kalau ada 4 lah. Total, kalau kereta biasa dia ada 4 contoh. Jadi total semua tu dicampur dia akan jadi 135 cc. Tapi kalau untuk enjin yang kita pakai ni untuk berlomba ni ada satu silinder je lah. Satu silinder kan. Motor satu silinder kan. Kalau kereta kan biasa kita tengok 2.0, 2.5. Kalau kereta tu macam 2.0 liter tu apa beza liter dengan cc tadi tu? 2000 cm kubik lah. Okey, mana kalau 2 liter bersamaan dengan 2000 cm kubik. 2000 cc lah. Maksudnya kalau dan dia campur. Kalau kereta dia ada 4 lejang dalam ruangan silinder tu dicampur semua sekali. Dan biasanya kalau kita tengok dalam Grand walaupun kita mention 2.0 kadang-kadang dia 1995. Contoh dia ada tolerance dia lah. Nanti kita pergi komplain pula kata ini tak cukup. Kenapa? Okay, biasanya kalau lebih tepat lagi dalam Grand kita lah. Maksudnya katalah kereta tu adalah 4 lejang, bukan 4 lejang, 4 silinder. Ya betul lah. Maksudnya dia punya cc dia tu adalah 2000 cc.
Ya. 2000 cc bersamaan dengan 2 liter. Betul. Ya. Jadi maknanya satu silinder tu adalah 500 cc. Ya, betul. Betul kan? Ya, Okey. Pandai tu. Boleh mengajar otomotif dah. Jadi kita akan masuk kategori internal combustion engine dan juga EV. Boleh cerita sebab apa nak masuk dua kategori ni? Kita kaya sangat ke? Banyak duit ke? Bukan kaya sebenarnya. Kita nak pelajar tu expose kepada dua-dua teknologi. Dan dah jadi trending sekarang ni. Untuk EV ni kita perlu terapkan, ataupun teknologi EV ni kita perlu terapkan ke dalam ataupun knowledge untuk pelajar-pelajar PSMZA, especially otomotif. Sebab tidaklah kita terkebelakang sangat. Kata pelajar PSMZA otomotif, katanya PSMZA meneraju ataupun PSMZA diteraju oleh industri. So industri yang sekarang untuk otomotif adalah EV. So for sure lah kita kena adapt. Ada adaptation sekali. Yeah. Okay, saya rasa penjelasan yang bagus. Bukan sebab kita banyak duit sangat, tapi kita nak duit tu kita kena carilah, tapi untuk pendedahan kepada menang pelajar. kalah belakang kira. At least walaupun kita kalah ke, kalau menang bonus lah. At least pelajar tu dah ada something, dah ada skill, dah ada technical work yang mana dia boleh ambil daripada lecturer. Contohnya macam fabrikasi proses, cara welding macam mana, cara 3D modeling macam mana. Dalam 3D modeling ni pula macam mana dia buat pembangunan model 3D tu sendiri, macam mana dia buat assembly tu sendiri, macam mana dia buat analysis tu sendiri. So pelajar boleh dapat in a package untuk dalam ilmu otomotif tu sendiri. Okey, kita akan bincangkan lebih lanjut mengenai persiapan dan langkah-langkah ataupun kaedah-kaedah untuk kita membangunkan kereta selepas ini.